Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua? Sihat-sihat belaka? Boleh dengar suara cikgu dekat sini? Cikgu tengah testing suara, okey tak? Boleh dengar dengan jelas? Yang Okey, right. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pelajar yang dikasihi sekian. Ya, selamat pagi untuk semua sekali. Baik, saya Cikgu Farid, yang mana ramai yang dalam ni pun rasanya yang dah kenal-kenal. Yang baru nak berkenalan dengan cikgu, cikgu adalah Cikgu Farid. Yang mana pagi ni kita akan cover silibus untuk KSSM. Okey, untuk Form 4 KSSM, iaitu subjek matematik, right? Dari cikgu percaya bahawa yang ada dekat sini pun semua dah bersedia dan dah tahu apa yang subjek ini dah masuk. Right, so adakah jelas suara cikgu dan juga visual cikgu okey tak? Boleh komen di ruangan chatting sedikit, ya. Okey. Baik, boleh you gunakan, kita ada dua medium, ya. Yang pertama sekali, pastikan suara cikgu jelas. Kalau ada apa-apa masalah boleh maklumkan kepada cikgu. Kemudian yang penting sekali, okey, cikgu mutekan semua punya suara supaya tak mengganggu kita punya sesi ini. Tapi sekiranya you ada soalan-soalan, apa-apa soalan, you boleh gunakan ruangan chatting yang di bawah itu dan bertanyakan soalan, ya. Jadi kalau kata ada keperluan untuk cikgu bukakan suara you, okey, so cikgu akan benarkan untuk you bercakap sekiranya perlu. Tetapi apa-apa pun kita gunakan medium chatting kita di bawah dulu untuk you buat. So jangan risau, cikgu punya skrin dekat sini ada berapa skrin yang depan cikgu. Okey. So salah satu skrin ni cikgu memang dah setting khas untuk ruangan chat you lah. Jadi kalau kata you ada gunakan soalan apa-apa yang you lontarkan, soalan apa-apa soalan di situ, cikgu memang boleh nampak dengan jelas. Okey. So boleh tak kita mulakan kelas kita ini dengan ruangan chatting tu, kita nak banjirkan chatting kita dulu sekejap. Kenalkan sedikit nama you, terutama yang ada seorang ni, cikgu nampak nama dia Bewok Tua. Jadi cikgu tak kenal dia, maka boleh tak tinggalkan sedikit ruangan chatting, nama you siapa, you daripada mana dan sekolah mana. Alright, cikgu ulang semula. You daripada nama apa, ya, you berasal daripada mana, you tengah online sekarang daripada negeri mana ni, ya. Sekarang ni tak boleh rentas negeri lagi, esok baru start boleh rentas negeri. Jadi perkenalkan nama, hai, saya Arif daripada Sungai Besar Selangor. Sekolah saya daripada Asam Taj, contoh, ya. Okey, rata-rata daripada Selangor yang cikgu tengok sini. Okey, ada daripada Johor pun ada. SMK Section 10 Damansara. Okey. Pun daripada Cameron Highland. Okey. Okey kelas, mari kita mulakan kelas. Alright, so baik. Sementara tu you boleh gunakan ruangan chatting tu untuk you kenalkan. Nanti cikgu akan nampak selepas kelas tu, cikgu akan nampak juga. Alright. Okey, baik. Untuk pelajar Form 4 KSSM, silibus ni adalah silibus baru bagi kamu semua. Alright. Jadi untuk
kalau cikgu go through dengan syllabus matematik KSSM, ada topik yang baru juga. Contohnya kalau you tengok adalah graph theory, graph theory. Itu adalah topik yang baru untuk syllabus you. Dan juga ada beberapa chapter yang telah diawalkan dan juga di-restructurekan untuk level dia lebih tinggi sedikit. Ya. Dan apa yang kita akan bincangkan pada pagi ini, alright, pada kelas pada pagi ini, kelas ini cikgu tetapkan untuk matematik KSSM selama 2 minggu kelas. So minggu ini pagi pukul 9 insya-Allah sampai pukul 10.30 pagi nanti untuk form 4. Untuk pelajar form 5 nanti cikgu akan continuekan pula pada pukul 11.30 pagi sehingga pukul 1 petang nanti. Jadi you gunakan manfaat yang kita ada selama 1 jam setengah ini. Ya. Insya-Allah. 2 minggu kelas minggu ni dan juga minggu hadapan lah. So hari Selasa yang sama juga. Untuk pelajar form 4, cikgu adakan kelas khas ini untuk matematik dan juga AdMaths ya. Jadi pelajar yang ada bersama dengan cikgu ini, kalau nak join AdMaths nanti sebelah petang kita akan jumpa sekali lagi ya. 11 petang untuk AdMaths pukul 2 sampai pukul 3.30 petang. Alright, cikgu ulang semula untuk AdMaths form 4 ya. AdMaths form 4 petang ini pukul 2 hingga pukul 3.30 petang. Okay, so cara bagaimana nak masuk, so, macam you masuk ini juga ya. You pergi ke website rasmi Mathners nanti, cikgu dah ada satu button khas yang cikgu akan hidupkan, dan button tu hanya boleh dihidupkan 15 minit sebelum kelas bermula. Right? Okay, para pelajar yang dikasihi sekalian, pagi ini kita akan belajar bab pertama dalam form 4 KSSM. Okay, bab ini ya, bab ini adalah bab yang agak menarik bagi cikgu sebab bab ini adalah bab yang mana cikgu katakan dia telah di-upgradekan, ya, telah dinaikkan sedikit daripada syllabus yang lama dulu. Ya. Kalau kita tengok chapter 1 untuk KBSM dulu, dia belajar dia mudah-mudah aja. Ya. Belajar dia bagaimana cara nak menulis bentuk piawai dan juga bagaimana nak menentukan kita punya significant figure, ya, angka bererti. Ya. Tetapi untuk syllabus you dah start up dengan satu bab yang sangat energi yang kuat, ya, yang tinggi, iaitu kita punya bab fungsi dan persamaan kuadratik kelas, function and quadratic equation, right? Okay, so kelas, okay, so boleh kita mulakan sekarang, right? Okay kelas, alright. So screen cikgu share dengan screen ni untuk kita mulakan sedikit dengan kita punya sesi untuk kita pergi ni sebelum kita pergi berlatihan. Dan cikgu percaya bahawa bab ini memang dah ramai atau majoriti yang memang dah belajar di sekolah, sempat belajar di sekolah sebelum PKP hari itu. Alright. Siapa rasa bab ni seronok dan sangat mudah kelas? Boleh komenkan sedikit? Okey, bab ni adakah seronok kan? Adakah seronok bab ni? Adakah best bab ni? Kalau you rasa susah, bab ni apa yang susahnya untuk bab ni, ya? Okey, so kelas baik. Dalam kita punya, okey, bila kita bercakap, cikgu bagi intro sikit dengan bab ni. Okey, bagi cikgu intro sikit dengan bab ni. Bab ini kita panggil sebagai fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah, ya. Cikgu lupa semula function and a quadratic equation in one variable, ya. Okey. Bila sebut tentang kuadratik kelas, ya, bila sebut tentang kuadratik, okey, yang paling penting kita kena tahu dulu kuadratik, bagaimanakah bentuk kuadratik itu sendiri, ya, dan apa maksud kita punya kuadratik, ya, kuadratik. Bila sebut tentang kuadratik kelas, okey, bila sebut tentang kuadratik ini mesti dikaitkan dengan kita punya
variables ya, variables. Tapi kita sebut dengan satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni maksudnya adalah kita punya x, kita punya y, kita punya z dan sebagainya. Alright. Okey, contoh kelas. Bila sebut tentang ungkapan, okay, dia ada dua kelas ya. Yang pertama ungkapan, yang kedua adalah kita punya persamaan. Okey. Ungkapan. Dalam bahasa Inggeris ungkapan ni kita panggil apa? Ungkapan kita panggil sebagai expression kelas. Expression. Yang kedua kita sebut tentang persamaan kelas. Persamaan ya, ataupun equation kelas ya. Okay, cikgu nak tunjukkan dulu apa beza antara kita punya expression dengan equation. Kalau expression ni kelas, expression ni cuma, okey, contoh cikgu bagi terus dalam bentuk kita punya bentuk arm ya, general form. Okey, dia mesti ada, let's say cikgu ada AX kuasa 2 tambahkan dengan BX tambahkan dengan C. Okey, yang ni akan jadi expression. Kenapa dia expression? Sebab dia tidak disamakan dengan satu nilai yang lain, ya. Tetapi kalau sebut tentang kita punya quadratic equation kelas ya, kalau cikgu sebut tentang quadratic equation ataupun kita punya persamaan kuadratik. Okey. So kita akan ada kita punya AX kuasa 2 tambah BX tambah dengan C juga. Tetapi kita mesti samakan dengan kosong. Okey. Baik. Jadi bila sebut tentang kita punya kuadratik ungkapan kuadratik dan juga kita punya persamaan kuadratik, yang paling penting kelas kita tengok bahawa kalau expression tu sendiri dia hanya ada satu bentuk ungkapan saja. Dia nak ungkapkan kuadratik tersebut ya. Tetapi kalau sebut tentang persamaan, wajib kelas, wajib ada sama dengan kosong dekat situ. Okey. Baik, mungkin you nak kena rearrange dan sebagainya. Okey. Kenapa ni kita sebut tentang dalam satu pemboleh ubah kelas? Kenapa dalam pemboleh ubah kelas? Okey, kalau you tengok dekat sini, kat mana you punya pemboleh ubah kelas? Di manakah pemboleh ubah you? Di manakah pemboleh ubah you? Okey. Pemboleh ubah ni maksudnya apa kelas? Pemboleh ubah ni adalah kita punya variables, iaitu kita punya yang x tu kelas, yang x tu ya. Kalau tengok dekat sini ini x saja. Dan dalam kita punya bab ini kita hanya cover untuk one variable saja. Ya, kita tak boleh ada x dengan y serentak. Kita tak boleh ada x dengan z serentak, tak boleh ya. So kita mesti ada satu variable saja dekat situ. Okey, dan yang paling penting kelas, kalau kuadratik, you wajib kena ada kuasa yang tertinggi, iaitu kuasa 2 dekat sini. Ini penting kelas ya. Kuasa 2 adalah kuasa yang tertinggi. Kuasa yang paling tinggi adalah kuasa 2. Ini paling penting sekali. Okey, so kelas, alright. Okey, so setakat tu boleh faham kelas? Ada apa pun nak tanya dulu? Okey, kejap spirit, seronok tapi bila tak dapat jawapan sakit hati sikit. Betul ya. So memang begitulah, itulah lumrah dalam kehidupan matematik lah ya. Okey, so okey, cikgu kita terus fokuskan kepada kita punya apa yang kita nak cari pada hari ini. Hari ini kita nak selesaikan dengan kita beberapa soalan, dah ada beberapa latihan yang kita gunakan. Okey kelas, antara soalan yang kita boleh jawab adalah soalan yang berkaitan dengan kita punya factorize kan. Kalau tengok sini nak factorize kan, kita punya 3x kuasa 2 tambah 11x tolak dengan 4. Okey, ada cara yang senang, ada yang cara yang susah ya. Bukan susah lah, cara yang mudah ya. Okey, cara yang mudah, yang paling senang sekali pakai kalkulator kelas ya, pakai kalkulator. Okey, tapi cikgu dalam sesi ini cikgu tak tunjukkan bagaimana nak guna kalkulator dulu. Okey. Kalau siapa ada kalkulator boleh gunakan EQN. Cikgu percaya bahawa semua pun dah pernah pakai EQN tu kan? Tekan EQN, you masukkan nilai-nilai kita. Okey dah. Yang ini kita kata okey, factorizekan kita punya faktorkan selengkapnya untuk 3x kuasa 2 tambah 11x tolak dengan 4. Okey, kita nak factorizekan dia kelas. Kita nak factorizekan dia. Okey, so apa yang kita akan buat kelas? Okey. Okey, kalau you gunakan kalkulator, pastikan masuk nilai A sama dengan apa? Kalau masukkan, you tekan kalkulator, tekan mod 3 kali kan? Tekan mod 3 kali, kemudian dapat yang EQN. So, masukkan kita punya nilai A kita sama dengan 3. A sama dengan 3. B sama dengan 11. Dan C kita sama dengan negatif 4. Okey, ini cara yang paling senang. So, dapatkan kita punya X1 dan juga X2 dia dulu. Ya. Okey. Baik, kalau cikgu nak gunakan cara manual kelas, tengok ya. Okey, cikgu tunjukkan you cara manual juga supaya ini adalah basic kepada kita punya factorization ya. Cara manual. So bagaimana cara manual ni nak bergerak kelas? Okey, kalau contohnya tengok, kita akan tengokkan dulu dengan kita punya
pasangan untuk 3x kuasa 2 dulu. Yang depan dulu. Yang mana kita punya koefisien ataupun pemala yang melibatkan kx kuasa 2 dulu. Yang utama dulu. Ya. Okey, 3x kuasa 2 ni hasil darab daripada apa kelas? 3x kuasa 2 ni hasil darab apa? 3x kuasa 2 boleh dapat bila mana you darab satu kemungkinan je, iaitu 3x darabkan dengan x. Betul ya? Cikgu ulang balik semula. 3x kuasa 2 boleh dapat daripada 3x darabkan dengan x. Okey. Bagaimana pula dengan 4? Negatif cikgu abaikan dulu ya. Negatif cikgu abaikan dulu. Kita hanya fokus dulu kepada kita punya nombor je dulu. Ya. Negatif kita buang dulu. So 4 ni ada dua pasangan kelas kalau you perasan. Okey. Apakah faktor-faktor yang boleh you dapat untuk 4? Okey. So biasa kita akan senaraikan 1 darab 4 dan juga 2 darab 4. Okey, kita ada dua pasangan kelas. Maka kita akan gunakan kedua-duanya untuk kita buat kaedah cuba-cubalah, ya, kaedah cuba-cuba. Alright. Okey, bagaimana? Cikgu tunjuk cara manual dulu ya. Yang pakai kalkulator terus guna kalkulator dulu ya. Okey, cikgu letakkan dulu pasangan yang pertama 3x darabkan dengan x. Okey. Okey, kita test dulu dengan kita punya pasangan yang pertama iaitu 1 dengan 4. Okey, tak mau cikgu tak gunakan 1 4 dulu. Okey. Cikgu gunakan kita punya 2 2 dulu kelas. Okey, cikgu tak tunjukkan hasil kita tak berjaya dulu. Okey. Okey, Ainul, terima kasih Ainul. Alright, 2 darab 2 ya. Cikgu pun pagi ni dia mood dia, energi dia kuat ya. Energi dia power tapi mata dia tu rasa macam okey, so baik. Okey, cikgu gunakan pasangan dia dulu. Pasangan yang pertama kita ada 2 dengan 2 dulu. Okey, apa yang kita buat? Kita akan darab dengan silang kan. Okey, kita darab silang dulu. So bila kita darab silang, kita tengok dekat sini, 3x darab dengan 2 dapat apa kelas? 3x darab dengan 2 you akan dapat 6x ya. X darab dengan 2 dapat sama dengan apa? Sama dengan 2x, okey. Okey, sekarang ini kalau you tengok dekat sini, okey, positif negatif cikgu abaikan dulu ya. Okey, kita tengok kemungkinan 2 dengan 6x ni. 2x dengan 6x. Kalau 2x tambah 6x dapat apa? 8x, betul? Okey, fokus kita nak pastikan nilai kita yang di tengah ini akan boleh berjaya dapat, iaitu 11x. Okey, 2 kalau tambah dengan 6 dapat apa? 8x. Tak boleh dapat 11x, betul? 6 tolak 2 dapat apa? 4x. Maka pasangan ini tak boleh. Pasangan ini tak boleh. Okey. Maka cikgu cuba untuk pasangan yang kedua pula. Okey, cikgu ambil ada pasangan, okey, yang ni dah tak boleh, dah reject. Kita ambil pasangan 1 dengan 4. So kalau cikgu letak 1 dengan 4 dekat sini, kita darab silang kelas. So x darab 1 dapat apa? X darab 1, okey, x darab 1 sama dengan x. 3x darab dengan 4, you akan dapat 12x. Okey, tengok pasangan yang seterusnya cikgu letak kat sini. 1x dengan 12x. Kalau tambah dapat apa? 13x. Tak dapat 11x. Tetapi kalau 12 tolak dengan x akan dapat 11x. Betul? Maka inilah pasangan yang kita nak. So apa yang kita akan buat? Okey, baru cikgu masukkan tanda kita nak positif 11x lah. Kita nak positif 11x ya. Maka kat sini apa yang akan berlaku? Sini akan jadi positif. Mesti 12 tolak 1 lah kan? 12 tolak 1. Maka cikgu baru letakkan tanda kita 12 tolak 1. Dan kita test balik 12 darab kita masuk, kalau sini negatif, sini masukkan juga negatif. Kemudian sini masukkan positif dia juga. So ikut standard yang sama dekat situ. So kita ada dua kurungan iaitu 3x tolak 1 dan juga x tambah 4. Yang pakai kalkulator dapat jawapan yang sama dengan cikgu tak? Kita dapat D dekat sini. Siapa yang pakai kalkulator mesti you dapat jawapan macam ni kan? You dapat negatif 4 dan juga 1/3, betul? Right? Yang pakai kalkulator dapat sama dengan cikgu tak? Okay, sepatutnya samalah ya. Okay, right Jun. Right, so kita teruskan kelas. Kita pilih satu lagi soalan dulu. Nanti pakai satu lagi soalan dulu. Ini masa ketiga you dah buat. Okay, now kita buat untuk soalan yang kedua dulu kelas ya. Okay, soalan yang kedua. Okay, bagaimana kita nak selesaikan untuk kita punya soalan faktorkan kita punya 4P kuasa 3 ni kelas. 4P kuasa 3 tolak dengan 36P kelas. Okay, yang pertama kelas. Ini faktorkan, kita nak faktorkan keluar. Okay. Bila kita nak faktorkan dia keluar kelas, okey, kalau tengok dekat sini, ni P kuasa 3 okey, tak apa. So kita ada 4 dengan 36 kelas. 4 dengan 36. Okey, dia boleh bahagi 4 kedua-duanya sekali. So cikgu bahagikan 4 kedua-duanya sekali, maksudnya cikgu faktorkan dia keluar 4. Ada P, ada P. Ambil P yang kuasa yang rendah. Apa P yang kuasa rendah? P kuasa 1. So kita keluarkan P kat sini. So baru kita akan tinggalkan di dalam kurungan begitu ya. So 4 dah keluarkan, maka 4 bahagi dengan 4 dah hilang.
Maka P kuasa 3 kita dah tarik 1P keluar, maka yang tinggal P kuasa 2. 36 tarikkan 4, dia akan jadi tinggal 9 dekat sini kelas. Betul 36 bahagi dengan 4 dapat 9, tinggal 9. Dan P bagi P dah hilang. So maka kita tinggal yang ni sahaja. So kalau you tengok dekat sini kelas, kalau tengok dekat sini, yang ini apa yang berlaku? Kalau nak test jawapan kita, okey tak kita buat factorize, kita tarik 4P ni, cuba you darab balik masuk dalam. So 4P darab dengan P kuasa 2, you dapat 4P kuasa 3. Okey, you dapat yang ini balik. 4P darab dengan negatif 9, you dapat negatif 36P. Okey, ngam kat sekolah cantik dah. Okey, now next kelas. Adakah ini jawapan akhir kita? Okey, belum lagi kelas, belum lagi. Ini belum lagi dapat jawapan yang akhir dulu. Ya. Kenapa cikgu kata belum lagi kelas? Sebab P kuasa 2 tolak dengan 9 boleh kita faktorkan lagi. Betul tak? Okey, boleh gunakan ruangan chatting tu. Apa yang kita dapat kalau kita faktorkan P kuasa 2 tolak 9 ni kelas? Okey, come on, bantu cikgu. Bagi idea sikit kawan. Bagaimana kita nak faktorkan selengkapnya untuk lagi P kuasa 2 tolak dengan 9 ni kelas? Apa yang kita akan dapat kalau kita faktorkan P kuasa 2 tolak 9? Kawan, gunakan ruangan chatting sikit untuk bagi idea sikit ataupun nak bagi jawapan sikit. Okey, jadikan 3 tu kuasa 2. Fahmi dah bantu cikgu. Just spread. Okey, P tambah 3, P tolak 3. Okey, betul. Right, so maksudnya kelas, kalau you masih ingat, kita ada lagi satu kita punya benda yang kita dah belajar masa PT3 dulu. Ya. Kita try recall balik semula. Masa PT3 hari tu, kita dah belajar macam ni kelas. Masih ingat tak? Kalau kita ada A kuasa 2, tolak B kuasa 2, kita boleh buat A tambah B, A tolak B. Okey, so cikgu ulang balik semula. Kalau contohnya, kalau you ada A kuasa 2 tolak B kuasa 2, maka you boleh faktorkan selengkapnya menjadi A tambah B, A tolak B. Okey? Begitu juga kalau tengok sini, P kuasa 2 tolak dengan 9. Macam Fahmi dah bantu dengan cikgu tadi. Fahmi kata apa? Fahmi kata cikgu, 9 tu boleh jadikan dia sebagai 3 kuasa 2. Betul So sifik kita punya kuasa 2, so 9 ni adalah hasil 3 kuasa 2. Maka you nampak tak? Inilah A kita, inilah B kita. So maka dia akan jadi P tolak 3, P tambah 3. Ya. So you boleh buat terbalik pun tak apa. So jawapan kita adalah C. Okay. Right, so kelas. Okay, tu warm up kita dulu. Tu warm up bagi-bagi kita. Okay, right. So sekejap ya. Okay, kita nak masuk kepada soalan yang bahagian kita punya ni kelas ya. Right, so okay, boleh cuba soalan nombor 3 dengan 4 dulu. Sementara cikgu tengok sekejap bahagian ni. Kalau ada Q&A, you boleh terus gunakan ruangan chatting. Cikgu bagi masa untuk soalan nombor 3 dengan 4 dan share jawapan you dari ruangan chatting dekat situ kelas. Right? Okay, so sementara tu kelas untuk pengetahuan you untuk matematik KSSM, inilah kelas yang pertama lah. Cikgu dah banyak kelas-kelas yang cikgu dah kita dah mulakan bermula daripada PKP awal hari tu iaitu 18 Mac ya. So banyaklah kelas-kelas yang cikgu anjurkan dan secara official melalui website ni cikgu baru lancarkan masa bulan puasa hari itulah. So cikgu yakin bahawa yang ada kat sini pun ramai juga yang daripada website cikgu ya. Jadi boleh gunakan website tu untuk untuk tengok maklumat terkini dalam kelas-kelas yang cikgu anjurkan. Dan okey, so yang mana yang ada di ruangan sini, so inilah matematik KSSM lah matematik KSSM. Tapi matematik KSSM pun sekarang ni cikgu tengok memang dia punya syllabus dia taklah susah mana pun, tetapi dia agak mencabar sikit daripada kalau kita bandingkan yang sebelum ini. Macam contoh kalau matematik KBSM kalau cikgu ambil contoh macam bab yang kedua iaitu asas nombor nombor base number, dia kalau syllabus yang lama dia cuma baru belajar 4 asas saja iaitu asas 2, asas 5, asas 8 dengan asas 10 saja. Tetapi macam syllabus you dia belajar daripada asas sampai asas berapa? Asas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 asas 10 pun boleh juga. Okey, jom kita tengok jawapan. So ada yang dah share dengan jawapan dengan cikgu. So ada yang bagi jawapan C. Okey, ada macam B je. Okey, A dengan A. Okey, jom kita tengok sekejap kelas. Okey. Faktorkan selengkapnya kelas. Ya, okey. So faktorkan selengkapnya. Okey, untuk 2, okey. Yang pertama sekali kelas kalau tengok 2 tolak dengan 18 Y kuasa 2. Ini warm up ni kelas ya.
So 2 dengan 18 ni kita boleh bahagikan satu nombor yang sama kelas kan. 2 dengan 18 kedua-duanya boleh dibahagikan dengan 2. Maka kalau dua-dua dibahagi dengan 2, maka yang tinggal yang bahagi dengan 2 tu kita keluarkan dia dulu. Faham Apa yang kita bahagi dia tu, kita keluarkan dia dulu. So kalau bahagi dengan 2, maka cikgu tarikkan 2 tu keluar. So tinggal di dalam kurungan. Okey, 2 bahagi 2 berapa? 1 tolak 18 bahagi 2 dapat 9y kuasa 2 kelas. Okey, dekat sini kelas kalau tengok 1 pun 1 kuasa 2 betul? 1 kuasa 2 lah 1 juga. 9 ni sama dengan apa? 9 kuasa sama dengan 3 kuasa 2. Dan 3 kuasa 2 ni juga, okey cikgu buat asing lah supaya you nampak nanti. So 2, 1 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2, y kuasa 2. Dan sebabkan 3 kuasa 2 dengan y kuasa 2 ni ada serentak, maka cikgu boleh kumpulkan menjadi kita punya nilai B seperti yang tadi kita belajar. Okey. Maka dekat sini kelas, kalau cikgu sambungkan kita punya keseluruhan ini, kita akan dapat apa? Kita akan dapat 2. Masih ingat lagi tadi? Kita dapat 2 kurungan. Kita dapat 1 tolak 3y, 1 tambah 3y. Maka 1 tolak 3y dan 1 tambah 3y, 1 tolak 3y dan 1 tambah 3y, maka jawapan kita adalah C. 1 tolak 3y, 1 tambah 3y. Nombor 3 jawapan kita adalah C lah. Sebab kita tengok ada ramai yang beri jawapan tadi B dengan A. Okey. Right, maka kita akan dapat jawapan gitu kelas. Okey. Yang A tu kelas berhati-hati kelas sebab you bila faktorkan 2, okey, kalau you faktorkan 2, walaupun you bahagikan 2, you tarik dia 2 keluar, tapi pastikan 1 tetap ada dekat situ. Sebab kalau you tak buat, kalau contoh kalau you nak semak balik, katalah kita darabkan masuk dalam balik semula, 2 darab negatif 18 kelas. You dapat apa ni? You akan dapat apa? You akan dapat negatif 36y kuasa 2. Okey. So yang mana jauh daripada apa kita punya nilai yang kita ada daripada awal tadi. Oh, congak je tadi. Okey. Okey, nombor 4 kelas, nombor 4. Okey, ada soalan boleh tanya dengan kelas? Okey, Jaspreet. Okey, congak tadi dia soalan. Okey, so kita nak kembangkan dan kita nak permudahkan kelas. Okey, very simple kelas. Okey, so ini cikgu nampak okey, nombor 4 ada jawapan bagi A, Sarah, Mazi. Okey, so kembangkan kelas. Okey, kita laju sikit. So X darab dengan X kelas. So X darab dengan X dapat apa? X kuasa 2. So X darab dengan 3 kelas. So kita dapat apa? Positif 3X. Okey, yang belakang pula. So 4X darab dengan X. So kita dapat tambah dengan 4X kuasa 2. 4X darab dengan negatif 1. You dapat apa? Negatif 4X ya. Okey, now kita punya like terms kelas. Sebutan yang serupa ya. Like terms bahasa yang betul tu like terms ya. Okey, like terms kalau tengok sini ada X kuasa 2, sini pun ada X kuasa 2, maka X kuasa 2 dengan X kuasa 2 kita ada like terms, iaitu kita punya keluarga yang sama kelas. Keluarga yang sama. Sekejap Sekejap ya. Tadi okey, so kita ada like terms supaya sama. So X kuasa 2 tambah dengan 4X kuasa 2, you akan dapat 5X kuasa 2. Now you tengok dekat sini kita ada juga like terms, ada 3X tolak dengan 4X, you dapat tolak dengan X. Okey, kalau you tengok dekat sini dia nak faktorkan selengkapnya kelas dia nak faktorkan selengkapnya. Okey, so X dengan X kelas ada like terms. Kita boleh bahagikan dengan X. Tarikkan 1X tadi, ada X kuasa 1. So tarikkan X keluar, so yang tinggal 5X. Jangan lupa kelas, wajib ada tolak 1. Kalau you tak buat tolak 1 dekat situ, dia akan, kalau you kembangkan balik, you tak akan dapat. So kalau cara nak semak, dapat betul tak kita faktorkan, kita darab balik semula dan kita akan dapat yang di atas. Maka jawapan kita ni adalah jawapan yang rigid. So jawapan kita adalah A. Okey, so kelas, okey tak pagi-pagi ni kelas? Soalan ni soalan yang masih level dia biasa-biasa lagi kelas ya. Kalau pelajar-pelajar yang sentiasa dapat A and maths ya, dalam matematik ya, so dia kan rasa macam soalan ni macam tu je, macam tu je, alright. So tapi cikgu akan kita gunakan soalan ni untuk kita warm up dulu, right? Okay Umairah, thank you Umairah. Right. Okay kelas. Kalau contoh kalau you tengok, okay, apa beza kita punya. Okey, kalau macam tadi kita nak faktorkan sahaja. Okey, kalau macam contoh soalan ni, yang penting dalam soalan you tengok keyword dia kelas. Okey, kalau dia suruh faktorkan, maksudnya dia suruh buat macam tadi lah, dia nak faktorkan dia saja. Macam ni kalau you tengok dekat sini,
dia suruh selesaikan ataupun solvekan equation. Kalau solve ni kelas, maksudnya apa? Kalau solve ni, super macam dia suruh carikan selengkapnya sampai habis jawapan yang mesti dapat nilai. Find, betul Sarah ya. Findkan value of X kita. So, itu beza di kelas ya. Sama juga, kalau dia suruh express tu, contoh kalau dia ayat perkataan dia untuk ungkapkan ataupun expresskan, maksudnya jawapan akhir you bukan jawapan dalam bentuk nilai, tapi mungkin you hanya expresskan dapat contohnya X kuasa 2 tolak dengan 3X. Contoh macam ni, ini expression dia saja ya. Tetapi kalau dia kata suruh solve, maksudnya dia suruh cari nilai X lah, kalau kata mudah tu ya. Alright. Kita faktorkan dulu kelas. Okey, cikgu mulakan dengan kita ada 4X kuasa 2 tolak dengan 18X tolak dengan 10. Alright. Untuk nombor tu kelas ada 4, 18 dengan 10. Okey. So 4, 18 dengan 10 kita boleh bahagi dengan apa? Yang sama, yang sama. Ketiga-tiganya boleh bahagikan dengan 2 ya. Maka 4 boleh bahagi dengan 2, 18 boleh bahagi dengan 2, 10 juga boleh bahagi dengan 2. Maka yang boleh bahagi dengan 2 tu cikgu keluarkan 2 begitu. Okey. So kita buat kurungan yang kita tinggalkan 4x kuasa 2. So dah tarik, dah bagikan dengan 2. So kita dapat apa? So yang tinggal cuma 2x kuasa 2 saja. So 18x ni kelas. 18x. Okey, 18x kalau kita bahagikan dengan 2, you dapat apa? Tolak dengan 9x. Ya, 18 bahagi 2 sama dengan 9x. 10 bahagi dengan 2 dapat apa? Tolak dengan 5 kelas. Okey, adakah ini jawapan akhir kita kelas? Adakah jawapan akhir kita? Teman. Tolong respon sikit dengan cikgu. Bagikan cikgu energy you sikit bagi orang yang chatting dekat situ. Belum belum. Okey, so belum lagi. So apa yang you kena buat, yang kurungan yang di belakang tu, you perlu buat apa? You perlu buat guna calculator dulu. Cikgu, kalau macam soalan tu boleh pakai calculator tak? Boleh ya. Boleh. Terus pakai calculator je. Lebih mudah kelas pakai calculator terus untuk dalam exam. Tetapi untuk peringkat awal-awal ni cikgu tak galakkan terus 100% you gunakan calculator ya. You mesti tahu cara manual je juga. Okey. Alright, so okey, terus boleh pakai calculator kelas. Tahu pakai calculator macam mana? Dekat calculator you tekan mode calculator you sampai you nampak ada perkataan EQN kelas. Lepas dapat EQN you akan nampak perkataan apa? You akan nampak perkataan unknown kan? Unknown, lepas you nampak unknown tu you akan tekan ke kanan. Lepas tekan ke kanan you akan dapat nampak degree lah. So degree dia, maksud degree tu apa? Degree adalah kuasa lah kan? Kuasa. So kuasa ni you kena pilih lah kuasa apa tertinggi, sebab ini kuadratik kuasa tertingginya adalah 2. Dia ada 2 dengan 3 kan? Jadi you akan pilihkan kita punya degree dia 3, lepas tu masukkan nilai A, masukkan nilai B, masukkan nilai C. Apa nilai A dia? 2, 9 dengan 2, negatif 9 dengan negatif 5 ya. Okey. Tapi cikgu nak tunjukkan cara manual kelas. Okey, masih ingat lagi dia cikgu kata? Apakah hasil darab yang kita dapat untuk 2x kuasa 2? 2x kuasa 2 dapat dari apa? Dapat daripada 2x dan juga x kelas. Betul tak? Sebab 2x kuasa 2 dapat daripada 2x darab dengan x ya. Okey, seterusnya kita tengok yang belakang. Kita tengok depan dengan yang belakang kelas. So belakang ni adalah 5 kelas. 5 ada satu kemungkinan je kelas. 1 darab 5 ataupun 5 darab 1, betul? Maka cikgu mulakan dulu dengan, okey, cikgu bagi yang tak sepadan dulu. Cikgu letakkan 5 darab 1 dulu. Okey. Cuba kita darab silang kelas. Kita darab silang, kita dapat apa? X darab 5 dapat apa? Dapat 5x. 2x darab 1 dapat 2x. Okey, ada kemungkinan tak 5x dengan 2x ni untuk dapatkan kita punya yang tengah-tengah 9x? Cuba sama ya. 5x tambah 2x dapat apa? Dapat 7x. Oh, tak ngam. 5x tolak 2x dapat apa? 3x. Oh, tak ngam juga. Tak boleh juga. Tak boleh dapat 9x. Maka pasangan ini tidak boleh digunakan. Okey, cikgu cuba terbalikkan 5 dengan 1. Letak atas 1, bawah ni 5. Okey, darab silang. So, x darab dengan 1 dapat x. 2x darab 5 dapat 10x. Kalau kita tambahkan x dengan 10x, dapat 11x. Tetapi kalau 10x, you tolakkan dengan x, you boleh dapat 9x dekat situ. Ini pasangan yang kita nak kelas. Maka apa kita letak? Okey, cikgu letakkan 9x dekat sini, yang kita nak yang di tengah-tengah tadi. Okey. So, ada tanda negatif kelas. Cikgu includekan negatif juga. Okey, cuba you ikut sama-sama dengan cikgu. 10x dengan x, apakah tanda yang kita perlu letakkan untuk dapat negatif 9x? Okey, cuba fikir. So, apa yang kita akan dapat? Kalau you ambil 10 sebagai positif, tolak dengan x, dapat 9x. Tak ngam. Kalau negatif dengan negatif, dapat apa? Dapat negatif 11x. Tak ngam juga. So, you kena ambil apa?
Okey, ya betul. So X tu kena jadikan X tu sebagai positif kelas. X, 1X tolak dengan 10X. Betul tak? 1 tolak dengan 10, you akan dapat negatif. Okey. So sebenarnya 1 tolak dengan 10 dapat negatif. Kenapa cikgu letakkan positif pada X? Sebab kita nak dapatkan negatif 9X. Maka kalau you cuba, X tolak dengan 10X, ya kita dapat 9X. Negatif 9X. Tapi kalau you letakkan sini sebagai positif, sini letakkan sebagai negatif, you akan selesaikan, you akan dapat positif 9X. Sebab tu tanda ni memainkan peranan di step yang seterusnya. Okay, so cikgu letakkan sini tolak 10, sini letakkan tambah 10. Boleh ya? Okay, maka positif ni kita masukkan ke dalam, sini letakkan sebagai negatif. So inilah dua kurungan yang kita nak kelas. So kita dapatlah. So 2 dalam kurungan, kita punya 2X tambah 1. Kurungan yang seterusnya adalah X tolak 5. Okay, so inilah jawapan kita kelas. Dia suruh faktorkan selengkapnya kan. Selengkapnya tau. Selengkapnya. Maka kita akan faktorkan ini selengkapnya. Maka ini jawapan akhir kita untuk bahagian A dulu. Untuk bahagian A. Okey, boleh ke ni kelas? Masih okey lagi tak ni? Cikgu kalau pakai kalkulator kena tunjukkan jalan kerja ke? Kena tunjuk, Fahmi. Kena tunjuk. Ya. Oh, kalau you pakai kalkulator, tunjukkan kaedah pemfaktoran tu. Tetapi yang kaedah yang cikgu darat silang tadi tu tak perlu tunjuk lah. Tak perlu tunjuk. Yang ni hanya untuk you punya kebolehan asas saja. Ya. Dan sekarang ni ya, of course you boleh pakai kalkulator kan. Tetapi memang confirm boleh pakai kalkulator. Dalam exam pun you boleh pakai kalkulator. Ya. Tetapi untuk peringkat awal ni cikgu galakkan untuk you mulakan dengan kita punya kaedah manual, lepas tu baru you gunakan kalkulator juga supaya you buat comparison. Sebab apa tu? Sebab dapat satu kepuasan. Keyword dia kepuasan je. Kepuasan apa? Matematik ni bila you dapat satu kepuasan untuk memahami dan you boleh gunakan idea-idea yang lain, you akan rasa macam self certification tu memang sangat tinggi, ya. Maksudnya you akan rasa sangat puas hati dekat situ. Tapi dalam exam kelas, dalam exam kalau you rasa macam nak cepat kan, tak payahlah pakai kaedah manual, you terus pakai kalkulator saja. Cuma ini cikgu kata kita dapatkan kepuasan kita. Right? Okay, so yeah. Okay, Fahmi. Yay. Right. Okay, so kelas, belum habis lagi kelas untuk bahagian B guys. Untuk bahagian B, selesaikan persamaan. Dia suruh kita selesai. Nampak? Nampak. Okey, tadi di awal-awal sesi kita tadi, cikgu ada terangkan kelas. Kalau sebut tentang ungkapan, expression, quadratic expression, dia hanya ada quadratic expression saja without equal to something. Okey? Cikgu ulang semula. Kalau you tak buat apa nama tadi, kalau disebut tentang ungkapan, dia tak ada equal to something. Tetapi nampak, kali ini dia sebut tentang persamaan kelas, sebut tentang equation, quadratic equation. Dia mesti ambil quadratic tu, mesti samakan dengan kosong dekat situ. Mesti ada equal to something. Baru jadi equation. Tapi kalau tak ada sama dengan something, dia hanya ada expression saja. You tak boleh nak selesaikan habis-habis pun. Habis kuat pun you boleh buat pemfaktoran saja dekat situ. Right? Okay. Right. So untuk bahagian B kelas. Untuk bahagian B. Right. So cikgu masukkan terus kita punya 4x kuasa 2 tolak 18x tolak 10 sama dengan kosong. Okey, dia suruh selesaikan selengkapnya kelas. Okey, itu yang penting yang kita buat pemfaktoran tadi. Okey. So, bila kita buat pemfaktoran, nampak cikgu tak perlu buat pemfaktoran lagi sebab cikgu gunakan idea ataupun kita gunakan jawapan yang di bahagian 4A tadi semula. Okey. Okey, now you tengok ya. Bila you nak selesaikan kan, 2 tu out teruslah. So, you hanya ambil kurungan yang pertama ni kelas. 2x tambah dengan 1, you samakan dengan kosong ataupun sama dengan sifar. Kurungan yang kedua di belakang kelas, x tolak dengan 5 kelas, you samakan dengan sifar. Okey. Baik. Selesaikanlah. So, x tolak 5, kalau kita nak tinggalkan x stand alone, ya. X stand alone. Ya. Dia nak tinggalkan seorang-seorang x tu kelas. Kita kena pindahkan mana? Kita pindahkan negatif 5 sebelah kanan kelas. Jadi tinggal apa? X sama dengan 5. Ini jawapan pertama yang you dapat guna kalkulator tadi. Sama-sama. Ya. Okey. Yang ni nak pindah yang mana dulu? You pindahkan, kita punya 1 dulu dapat negatif 1. So, x sama dengan negatif 1/2. Kita dah dapat jawapan kelas. So, x sama dengan negatif 1/2. X juga sama dengan 5. Adakah jawapan ini sama dengan jawapan yang kalkulator you tadi? Okay, Merah, thank you. Yang 2 tu Afiq Haris. Yang 2 tu terus abaikan saja. Abaikan terus. Ya, untuk dapatkan kita punya roots of equation. Kita panggil sebagai roots of equation ataupun punca-punca persamaan kita ini. Ya.
So yang 2 tu tak ada X kan, buangkan terus. Okay. Contoh-contoh kelas, contoh. Katakanlah cikgu ada 3X kuasa 2. Tolak dengan tolak dengan X is equal to 0. Yang ni kuadratik ke tak? Yang cikgu letak kat sini. Adakah yang ni persamaan kuadratik? Ya, dia adalah persamaan kuadratik. Apakah ciri-ciri persamaan kuadratik yang kita nampak dekat situ? Ciri-cirinya sebab ada the highest power of X of the variables. One of the variables, in one variable. The highest power we have 2. Okay, so ini kuadratik. Dan cikgu sebut ini adalah persamaan kuadratik sebab apa? Sebab you nampak ada equal to 0. Dia bukan expression lagi. Kalau expression macam ni kan. Ini expression. So is equal to 0. Okay, now. Kita nak solvekan kelas. Kita nak solvekan. Kita nak selesaikan. You boleh pakai kalkulator. You boleh masukkan nilai A kita. Berapa nilai A kita kalau gunakan kalkulator? A kita masih 3. Berapakah B kita dekat sini kelas? Negatif 1. Berapakah C kita? Berapakah C kita? C dia sifar. Okay, sifar. Sebab C tak ada. C tak ada. C tak ada. Ya. Maka you selesaikan gunakan kalkulator. Tapi kalau yang ini you nak buat darab silang, tak perlu buat darab silang lah. Sebab apa? Sebab X dengan X kuasa 2 you boleh faktorkan X tu keluar terus. So bila kita faktorkan X tu keluar, ada X dengan X, kita tarik dia keluar. Tarik dia keluar tu maksudnya setiap satu bahagi dengan X. So you tinggal apa? 3X tolak dengan 1. Wajib tolak 1. Walaupun dah tarik X keluar, yang tinggal 1 kat dalam tu ya. Okay, now. Jawapannya dari apa kelas? Okay. Kalau jawapannya jadi apa? Yang ini, kali ini, X ni mesti ada pasangan. So X ni tak ada, dia yang ni X sama dengan kosong. Yang ini pula, you akan dapat apa? 3X tolak 1 sama dengan sifar, you dapat X sama dengan pindahkan 1/3. Okay, ini dua jawapannya. Apa beza dia kelas? Yang cikgu tunjukkan ni. Okay, apa yang cikgu cuba tunjuk pembezaan dia? Yang ni. Nampak? Kalau depan ni ada nombor saja without variables, ya, tak ada X pun, tak ada X. Ya. Maka apa yang kita boleh buat? Sekejap ya. Sebentar tau. Right. Satu minit. Okey, so apa yang kita akan dapat adalah tadi apa yang tadi? Okey, kalau untuk 2 tadi untuk 2 tak ada variable kan, tak ada unknown kan. Maka 2 ni dia terus boleh abaikan untuk cari root solvification, dia tak ada efek. Tetapi kalau ada X kat sini kelas, X tu sama dengan kosong sebab X tak ada apa-apa pasangan. Okey? Kalau you ada 2X pun, kalau ada 2X, X pun sama dengan kosong juga. Okey. Kalau B tak ada, bukan persamaan kuadratik kan? Okey, kalau B tak ada. Contoh B tak ada. Contoh saya bagi macam ni. Katakanlah kita ada 64X square minus 9 saja is equal to 0 kelas. Jadi kawan kita tanya, ya, cikgu tak perlu sebut nama dia ni. Nama dia apa ni? Tak sebut nama dia ya. Tak apa. Okey, dia tanya, kalau tak ada B, ada B tak sekarang? Tak ada B kan? Kalau you tengok sini, apakah nilai A, apakah nilai B, apakah nilai C? Nilai A kita berapa kelas? Nilai A adalah nilai yang mana merujuk kepada kita punya X kuasa 2 kan? Okey, X kuasa 2. Sebut A sama dengan 64. Terima kasih Umairah. Okey, berapakah B kita kelas? Berapa B kita? Tengok berapa B kita? Okey, Omega, thank you. Omega. Okey. So, kita ada A kita 64. B tak ada kelas. B hanya merujuk pada X kan? So, B sama dengan sifar. C kita sama dengan negatif 9. So, adakah dia kuadratik kelas? Okey, untuk jawapannya, ya, dia masih kuadratik juga. Sebab apa? Sebab kita ada kuasa 2 kat sini. Kita untuk B dengan C tak apa boleh jadi kosong. Nilai A tak boleh jadi sama dengan kosong. Kalau A sama dengan kosong, maka tak jadi sama dengan kuadratik lagi kelas. Ya. So, A wajib ada untuk kuadratik kita. Boleh ya? Okey, dia dah faham dah. Alhamdulillah. Okey. Tak apa. Dah alam-alam menyelup kasam kelas. Biar sampai ke penghujung pangkal. So, bagaimana kita nak faktorkan ni kelas? You boleh pakai kalkulator juga. Tapi kita nak tunjukkan ciri-ciri untuk you lebih bersemangat sikit untuk dapatkan keseluruhan skill yang you ada dalam diri you dalam matematik. Ya? 64X kuasa 2 tolak 9 kita nak cuba untuk without using your calculator.
Kita nak try untuk menggunakan kita punya kaedah manual kelas. 64 ni sebenarnya ada kuasa 2. Ada something kuasa 2 sama dengan 64. Sifir dia kelas. Come on, sifir. Berapa darab berapa dapat 64? Sifir kuasa 2. Kuasa 2. 2 darab 24, 3 darab 3, 9. 4 darab 4, 16. 5 darab 5, 25. Kan? 64 kelas, 64. Hasil darab apa darab apa ya? Dapat sama. Sifir. So, you dapat. Okay, 8 kuasa 2 kan? 8 kuasa 2. Maka cikgu boleh gabungkan dengan X. Maka dapat 8X kuasa 2. Okey, 9 pula kita dapat 3 kuasa 2. Nampak tak? Dekat sini kelas. Masih ingat lagi tak? Macam tadi. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kalau kita faktorkan dapat A tolak B. A tambah B, betul? A tambah B. A tolak B kan? Nampak tak? Inilah A kita. So, maka cikgu buat 8X tolak 3. Satu lagi adalah 8X tambah 3 sama dengan sifar. Maka dekat sini kelas, kalau cikgu teruskan sampai habis, kita akan dapat apa ni kelas? Kita akan dapat apa ni? Kita akan dapat, sempat selesaikanlah. Yang pertama, cikgu selesai kat bawah ni 8X tolak 3 sama dengan sifar, maka pindahkan 8X sama dengan 3, X you akan sama dengan 3/8. Yang ini pula sama juga kurungan yang kedua, you akan dapat, cuma bezanya adalah tambah dengan tolak je kelas. 8X tambah 3 sama dengan sifar, 8X sama dengan negatif 3, maka X itu sama dengan negatif 3/8. Maka you akan dapat jawapan, satu positif, satu negatif kelas. Nampak? Without using calculator pun kita boleh dapat. Ya. Okey, tak nak 9 darab 6, tak nak. Okey, kita pakai 8 darab 8. Sifir kelas. Sifir kuasa. Kan? 2, kuasa 2, 4. Macam ni sikit ya. Cikgu, jadi A je lah wajib dalam kuadratik. B dengan C tak ada, tak apa kan. Betul bewak tua. Okey, betul. A saja wajib dalam kuadratik. Ya. Kalau contoh kelas, okey, kita bagi beberapa contoh yang lain ya. Contoh. Kalau kita ada 2x kuasa 2 tolak 3x tambah dengan 7, contoh. Adakah dia kuadratik? Dia kuadratik. Ada A, ada B, ada C. Contoh kita ada 2x kuasa 2 tolak 3x sahaja kelas. Adakah dia kuadratik? Ya, dia masih kuadratik lagi kelas. Dia masih kuadratik lagi. Kalau kita ada 2x kuasa 2, tak ada B, ada C saja. Adakah dia kuadratik? Ya, dia masih kuadratik lagi. Kalau dia tak ada B dengan C kelas, hanya ada 2x kuasa 2 sama dengan kosong. Adakah dia kuadratik? B tak ada, C pun tak ada. Ada A saja. Ya, just split. Terima kasih banyak-banyak. Just split. Betul. Dia juga adalah kita punya kuadratik juga. Ya, maka dia pun adalah kuadratik juga. Maksudnya, betul. Sebab ciri-ciri untuk kuadratik itu sendiri, mesti ada satu variables yang ada kuasa 2. So, X kuasa 2. Okay. Y kuasa 2 pun boleh juga. Selain daripada X, kita boleh gantikan. Contohnya, kita ada 5M kuasa 2 tolak 2M tambah dengan 7. Contohnya, sama dengan sifar. Adakah dia kuadratik? Ya, dia masih kuadratik. Dia masih menggunakan satu variable sahaja dekat situ. Alright. Okay, so kelas. Okay. So yang ini kita tengah warm up. Okey, sebenarnya kita ada satu lagi bahagian kita punya sketch graph tu kelas. Bahagian graf kuadratik tu. Okey, cikgu nak tengok bahagian graf kuadratik tu sikit ya. Okey, kita nak bagi sikitlah pengenalan untuk tu. Yang ni lah soalan kebat. Okay, kita nak tengok dulu sekejap. Lakarkan di kelas, lakarkan. Okey, sementara you tengok soalan tu kelas. Okey. Okey, sementara sebelum kita nak masuk kepada graf, cikgu nak bagi pengenalan pada graf. Sebelum tu kelas, kita tengok, kita sembang-sembang sikit kelas. Okey tak sesi kita kelas? Cikgu ni try je untuk Maths KSSM. Untuk sesi cikgu sendiri ya, untuk Maths lah. Kalau platform lain, ada beberapa platform yang cikgu dah gunakan untuk Maths KSSM. Tapi platform cikgu sendiri. Alhamdulillah, pagi ni kita ada lebih kurang 30 orang pelajar yang join. Okey, masuk info sampai dengan you. Boleh tak you ikut sesi cikgu? Adakah okey? Ada apa-apa komen, nak tinggalkan komen dengan cikgu? Hafidin ni anak orang terkenal kat orang sini besar ni. Ya. Okey tak sesi kita kelas? Ada apa-apa komen, nak komen dengan cikgu, boleh tinggalkan komen.
Okey, alhamdulillah. Semakin faham tajuk ni, alhamdulillah. Ini yang fokus cikgu nak. Clear sangat ya. Okey, maka kalau you perasan, Kamalia. Okey, Kamalia pun ada juga ya. Oh, Kamalia ni adalah student ni juga ya. Nama Kamalia tu macam familiar. Semalam kita ada kelas dengan Kamalia kan? Betul ke Kamalia yang sama? Kamalia lain. Oh, okey, Oviga, terima kasih. Oviga is form 5 kan? Oviga form 5 kan Oviga kan? Okey, tiba. Okey, cikgu Amalin. Okey. Alright. So sesi ni kalau you tengok sini, kalau pelajar-pelajar yang ada join ni lah pelajar-pelajar yang memang bagus ataupun memang matematik dia tak ada problem. Maksud cikgu ada pandai matematik, dia gifted ya. So you akan rasa macam apa yang cikgu ajar ni, kenapa slow sangat cikgu ajar untuk factorization dan sebagainya. Tapi ini fokus cikgu. Cikgu nak pastikan setiap sesi kita ni ada aku rasa macam semangat lah dengan maths. Cikgu nak tingkatkan motivasi dalam matematik tu sendiri kelas ya. Ini yang penting. Sebab dalam matematik kelas, yang paling penting dalam matematik, okay, bagaimana kita nak timbulkan minat untuk selesaikan masalah dalam matematik. Jangan cerita tentang kebat lagi kelas. Kita jangan cerita tentang kebat lagi. Jangan cerita tentang hot question lagi. Ya. Kita ceritakan dulu tentang minat matematik dulu. Kalau you belajar matematik, kalau operasi mudah 2 tambah 3 sama dengan 5, you masih gunakan kalkulator, better you check balik diri you. Maksud cikgu apa? Maksud cikgu, sebenarnya matematik ni, ya, yang pertama sekali, you kena timbulkan minat. Yang kedua, you kena beat your calculator. Cikgu selalu sebut dengan student cikgu, kalkulator ni memang boleh memudahkan kita, tetapi kadang-kadang dia boleh memudaratkan kita. Apa maksud cikgu kelas? Ya? Okey, kalkulator kelas. Cikgu pakai kalkulator normal je. Cikgu tak pakai kalkulator yang, walaupun cikgu ada kalkulator yang warna silver, ada yang EX, cikgu ada. Tapi cikgu pakai kalkulator ni je. Cukup kalkulator ni untuk menjadi peneman je. Sebab kalkulator ni pun dah cukup baik untuk you selesaikan soalan SPM. Cikgu, saya nak gunakan kalkulator yang lagi canggih tu cikgu. Saya tengok kalkulator dulu. Tak apa, go. You boleh pergi. You bersahabat dengan kalkulator mana yang you nak. Tapi kenapa cikgu kata cikgu gunakan kalkulator ni saja? Sebab kita nak terapkan diri kita, kita jangan terlalu depend kepada kalkulator. Timbulkan minat kita dengan matematik untuk beat kalkulator dulu. Kelas, macam ni kelas. Cikgu beritahu dengan you satu benda kelas. Ya. Dalam exam, cikgu, kalau cikgu kata tak payah pakai kalkulator, mungkin ada careless mistake. Betul? Cikgu pun akan buat careless mistake. Cikgu tak pakai kalkulator, kadang-kadang cikgu selesaikan sendiri pun, kadang-kadang cikgu ada careless mistake. Tetapi sekurang-kurangnya cikgu cuba beat kalkulator dan cikgu, oh itu mistake cikgu. Faham tak? Nampak tak? You akan ada aha gitu ya. Cikgu ingat lagi Prof Pamjit Singh cikgu belajar dengan dia. Dalam kelas cikgu dengan kita punya Pamjit Singh UiTM Shah Alam masih ingat dia pakar lah statistik. Dia kata apa? Dia boleh cakap aha dia macam tu. Aha, dia nak aha tu. Okey. So kelas itu cikgu kata yang penting sekali kelas, kita kena timbulkan matematik. Jangan paksa diri you buat benda yang you tak suka, tetapi terapkan diri you untuk minat secara halus. Bagaimana terapkan minat you secara halus? You kena buat latihan, dan juga latihan tu kalau boleh uji minda. You kena explore sebanyak solution yang mungkin. Jangan kita tutupkan pemikiran kita dengan satu solution saja kelas. You kena kreatif sikit. Maksud cikgu macam ni. Kadang-kadang you ada jawapan you, jalan kerja you sendiri. Ya. Tapi kalau you compare dengan kawan you datang, kau punya jalan ni susah lah. Aku ada jalan yang senang. Jangan terus tak payahlah, aku memang nak jalan ni. Jangan. You kena dengar apa kawan you cakap. Dan you cuba analysekan, jalan dia tu betul ke salah. At least you boleh kembangkan dengan idea-idea yang selainnya. Sebab dalam kepala you ni, jangan hanya rigidkan dengan satu solution saja. Okay? Boleh ya kelas Okay kelas, alright. So, ya kita teruskanlah ya. So kelas ni bukan kelas sesi motivasi Nanti dia marah cikgu pula. Cikgu ni cakap banyak ni cikgu. Okey kelas, tak apalah kita buat soalan ni dulu kelas. Tak apa sebab minggu depan satu lagi kelas kan. Cikgu lupa minggu depan ni cikgu nak target untuk bahagian sketch ya. Okey tak apa kelas, kita bagi pada soalan yang biasa kebat ni dulu. Bukan kebat lah, problem solving ya, problem solving. Okey kelas. Kita buat sama-sama ya. Okey, diagram show two rectangles ya. Diagram show two rectangles. Alright. Diagram show two rectangles. Okay. 5y plus 1 rectangle class. Apa beza rectangles dengan kita punya square? Segi empat tepat dengan kita punya segi empat sama. Tahu beza kan? Segi empat tepat ni hanya dua sisi yang bertentangan saja yang sama panjangnya. Ya. Cari
Segi empat sama, segi empat itu mempunyai luas yang sama. Cari. Okey, now kelas. Cikgu bagi you dalam 5 minit kelas. You cuba jawab soalan nombor 8 you. Cikgu nak jawapan you. Kalau boleh respon dekat kita punya bahagian chatting, berapa jawapan you dapat? Tak apa kelas, kalau dapat salah pun tak apa. Ya, kita nak belajar sesuatu dekat sini. Ya. Cari perbezaan perimeter-perimeternya. Okey, cikgu bagi masa. Come on, you try dulu. Boleh kelas? Cuba dulu ya. Bagi 5 minit. Come on. Dapat jawapannya boleh terus share terus kelas. Nanti kita kena buat kontes sikit lah kelas. Cikgu ingat kena buat kontes sikit. You suka apa? Nanti kita buat sikit dalam sesi kita kan. Kita buat sikit challenge ni. Siapa dapat jawapannya betul cepat semua cikgu bagi jawapan. Cikgu bagi hadiah kan. Baru semangat sikit kan. Okay, ada siapa yang dapat jawapan boleh share dengan cikgu terus. Okey, ada yang dapat jawapan kongsi dengan cikgu? Ya, nampak macam jawapan kedua-dua yang bagi jawapan sama. Ya. Y sama dengan 3, B 10 cm. Okey, jom kita bincang sama-sama kelas. Right, boleh? Okey. So, kalau kita tengok dekat sini, okey, yang pertama sekali kelas, kita kena maklum bahawa ada kita punya maklumat yang penting dalam soalan ni dia yang cuba bagi tahu. Apa maklumat yang penting dalam soalan? Yang penting dia ada bagi tahu benda ni kelas. Rectangles have equal area. Okey, dia ada equal area. Ya, segi empat itu mempunyai luas yang sama. Luas dia sama kelas, luas dia sama. Maksudnya kita fikirkan dulu kelas bagaimana nak cari luas kelas. Kan panjang darat lebar. Maksudnya cikgu labelkan dia sebagai A, ini sebagai B. Okey. Cikgu letakkan untuk penyelesaian, cikgu katakan area of A is equal to area of B. Nampak cikgu keluarkan kita punya pernyataan matematik tu macam mana, ya. Berdasarkan ayat dia tadi, kita keluarkan area of A is equal to area of B. Okey. So area of A panjang darat lebar kelas. Bagaimana dapatkan panjang darat lebar? So Y darab 5Y. So cikgu panjang darat lebar. So kita mulakan dengan 5Y tambah 1. Ini kurungan darabkan dengan Y kelas. Area of A. Bagaimana area of B? What is our area of B? Area of B is equal to Y plus 5 times Y plus 3 kelas. Ya. Okey, kita selesaikan kat sini kelas. Kita kembangkan kelas. Come on. Kembangkan satu persatu. Oh, Y ni kelas. Y darab dengan 5Y kelas. Kita dapat 5Y kuasa 2. Y darab dengan 1 je. Kita kena expand betul. Just split. So Y. So it's equal to. Okay, so darabkan satu-satu kelas. Y times Y. Ya, kita mulakan Y dengan Y. So kita dapat Y square. Y dengan positive 3 dapat positive 3Y. 5 times dengan Y dapat 5Y. 5 times dengan 3, so we have positive 15 kelas. Okay. Ada kuadratik dekat situ kelas. Kumpulkan, sebab ini persamaan, sebab ada sama dengan persamaan. Kita kumpulkan semua to the left hand side. Kumpulkan semua ke sebelah kiri. Kita dapat 5Y kuasa 2 tambah Y. Yang ni cikgu selesaikan siap-siap. Okey, kita ada Y kuasa 2. Tolak Y kuasa 2. 3Y tambah dengan 5Y kelas. 3Y tambah 5Y berapa ni? 8Y kan?
Maka 8Y pindah akan jadi tolak 8Y. Cikgu buat serentak terus kelas ya. So kemudian dia ada 15 tolak dengan 15 lah, sama dengan sifar lah. So 5Y tolak dengan, 5Y kuasa 2 tolak Y kuasa 2. So kita dapat 4Y kuasa 2. Y tolak dengan 8Y dapat apa? Negatif 7Y. Tolak 15 sama dengan sifar kelas ya. Faktorkan dia kelas. Sebab dia tak suruh selesaikan pun. Dia tak suruh faktorkan pun. Macam tadi dia bagi guide kita. Dia bagi step by step. Okey, yang pertama suruh faktorkan. Lepas tu selesaikan. Tetapi soalan ini dia tak beritahu pun. Tetapi dia suruh cari terus dia punya nilai Y. Okey. Maksudnya you kena buatlah. You buat perkaitan dengan formula luas. Ya. Kemudian selesaikan. Dapat kuadratik. Bila buat kuadratik. Aku boleh selesaikan gunakan EQN. Dan you akan buat 2 kurungan kelas. Kat sini you akan buat 2 kurungan. Okey. Kalau lama-lama you dah buat. Kadang-kadang. Kan kaedah darab silang tadi. Sebenarnya kalau you tak buat terus pun tak apa kelas. Ya. Okey. Kalau you, maksud cikgu macam ni. Maksud cikgu, bila you dah lama-lama dah familiar, you akan nampak apakah pasangan-pasangan yang kita boleh dapat tu nanti. Macam tu. Ya. Bagi cikgu tengok sekejap. Bagi cikgu congak sekejap. Bagi cikgu congak sekejap. 4Y. Y kuasa 2. So 15 ada 1 dengan 15. 3 dengan 5. So cikgu ingat 3 dengan 5 paling the best one. So 5Y dengan 12Y. 5 dengan 12 dapat 7. Ya betul. So kita akan dapat sini akan dapat 3. Sini akan dapat 5. So nak dapatkan negatif 7Y mesti negatif 12Y. So negatif 12Y kat sini negatif, sini mesti positif Y. Okay, so kita dapat 2 jawapan. 4Y tambah 5 sama dengan sifar. So Y sini dapat negatif 5/4. Yang kedua juga dapat Y tolak 3 sama dengan sifar. So Y sama dengan 3 kelas. Okey, ada 2 jawapan kelas. Umairah kata ambil yang 3 saja. Okey. Kenapa kena ambil 3 saja? Kenapa kita kena reject negatif 5/4? Kenapa? Jawab soalan je. Cikgu tanya dengan you, kenapa kita kena buat? Okey, sebab panjang tak logik ada negatif. Okey, thank you very much. Okey, semua ya, Fairuz ya, Umairah, Sarah Mazi, Jasprin ya, Ainul ya, tak boleh ada negatif. Betul kelas, betul. Yang negatif tu bukan Y tu tak boleh negatif. Dengar baik-baik ya, dengan penjelasan cikgu. Bukan kerana Y ni tak boleh negatif. Y ni mungkin boleh jadi negatif, boleh jadi positif. Tetapi bila kita reflect balik kepada soalan, cuba masukkan Y kita di salah satu unknown yang kita ada. Nampak? Kat sini ada Y saja. Faham maksud cikgu? Sini kalau jadi 5, negatif 5/4, mana ada panjang negatif macam kawan kita kata tadi kan? Jawapan yang sebenarnya sebab panjang tak boleh negatif. Bukan Y tak boleh negatif. Y boleh negatif. Tapi panjang tak boleh negatif. Maksud cikgu macam ni. Apa maksud cikgu ya? Macam ni kelas, macam ni. Okey. Katakanlah cikgu bagi contoh. Katakanlah kita dapat macam ni. So kita ada X 2 tolak dengan X. Sini kita dapat 2 tolak X. Lepas tu kat sini kita punya satu lagi adalah kita punya X 1 tolak X lah. Contohnya macam tu lah. Okey, tengok ya. Tengok baik-baik ya. Tengok baik-baik. Katakanlah you selesai kuadratik. You selesai kuadratik. You dapat 2 lah jawapan X. X sama dengan 3. Satu lagi X sama dengan negatif 4. Okey, bagi perhatian ni betul-betul guys. Penjelasan ni akan membuatkan you lebih faham. Okey, dengar baik-baik. Okey. Kalau tadi cikgu ada sebut guys, yang menyebabkan kita reject negatif 5/4 bukan kerana Y tu negatif 5/4. Tetapi kerana panjangnya menjadi negatif. Tapi cikgu katakan, cikgu sebutkan tadi kan, nilai X ke nilai Y boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Kita ulang balik semula. Nilai X, nilai Y boleh jadi positif, boleh negatif. Yang contoh cikgu bagi ni akan membuktikan dia. Contoh ya. Dengar baik. Bila X sama dengan 3 sama X sama dengan negatif 4. Katalah ya, you selesai. Cikgu bagi contoh je tau, cikgu bagi contoh. X sama dengan 3, X sama dengan negatif 4. Okey, kalau kita concludekan, kita rejectkan negatif 4, kita acceptkan 3, jawapan kita salah. Kenapa kelas? Kenapa? Mari kita bincangkan. Cuba kita perhatikan. Walaupun X sama dengan X sama dengan 3 sebagai positif. Cuba kita masukkan X3 ni ke dalam ni. Dan juga X3 ni ke dalam ni. 1 tolak 3 sama dengan apa? 1 tolak 3 you akan dapat negatif 2. Betul? Boleh tak panjang negatif? Panjang tak ada negatif. Maksudnya apa kelas? Maksudnya walaupun nilai X tu positif,
Tetapi sebabkan kita masukkan balik X ke dalam kita punya gambar rajah dapat negatif, maka yang sebenarnya X3 ni yang kita akan reject. Boleh faham? Okey. Kalau contohnya, you tengok negatif 4. Kalau kita kata tadi, negatif 5/4 salah. Kerana nilai itu masuk ke dalam panjang jadi negatif. Nampak? Kali ini, X sama dengan negatif 4 sebagai negatif. Kalau kita masukkan ke dalam kita punya equation ni, akan jadi apa kelas? 1 tolak X dia negatif 4. 1 tolak 4. Jadi 1 tambah 4. 1 tambah 4 sama dengan apa kelas? Sama dengan 5. Okey. Kita test juga, mesti valid untuk kedua-dua panjang dan lebar kelas. Okey, masukkan negatif 4 ke sini juga. So, 2 tolakkan dengan negatif 4. So, dapat 6. Kali ini kelas, kedua-dua panjangnya mendapat positif bila mana X tu negatif. Untuk concludekan apa yang cikgu tengah bincangkan tadi, cikgu kata apa kelas? Cikgu kata apa? Cikgu kata bukan kerana X tu semata-mata ataupun Y tu semata-mata untuk positif ataupun negatif. Tetapi nilai itu kalau kita masukkan balik ke dalam kita punya table ataupun diagram kita, kalau dapat dan negatif, maka itulah akan membuatkan kita jadi ada kesalahan dekat situ. Faham tak cikgu ya? lah boleh jadi jawapan pun negatif. Yang ni yang cikgu cuba sebutkan. So maka cikgu dah bantu you satu benda. Mungkin you tak terfikir sebelum ni. Sekarang ni air merah pun baru tahu juga. Alhamdulillah. Yang ni yang cikgu sebutkan kelas. Kadang-kadang kita terlalu excited, kita concludekan jawapan yang kita buat kuadratik tu salah. Sebenarnya bukan kuadratik tu salah. Contoh, cikgu bagi tu sekali lagi kelas. Okey. Kalau you tengokkan kat sini, cikgu explain lebih lanjut lagi sekali. Cikgu advance lagi. Cikgu bagi idea lah, at least you dapat sesuatu. Adakah Y kita sama dengan negatif 5/4 dengan 3 ni selalunya salah? Okey, dengar baik-baik. Dengar baik perkataan cikgu ni. Jawapan Y negatif 5/4 dengan Y sama dengan 3, kedua-duanya jawapan yang betul sebenarnya. Betul untuk kuadratik. Ya, cikgu bagi tahu Kalau tak ada benda ini, kalau tak ada soalan ini, tetapi you buat kuadratik, secara kuadratik jawapan tu betul. Tetapi soalan kuadratik ini datangnya daripada permasalahan soalan kita. Ini kita nak analisis balik. Macam cikgu selalu sebutkan, salah satu key point yang paling penting adalah reflect balik kepada soalan. Sebab tu kita tengok yang ini nilai ni kedua-duanya. Kalaulah contoh yang cikgu kata kalaulah Y sama dengan 3, kalau you masukkan ke dalam persamaan ini pun dapat negatif juga, maka kedua-dua jawapan salah. Kerana soalan itu menyebabkan Y negatif 5 ni kita reject. Bukan kerana kuadratik, tetapi kerana soalan itu. Kerana soalan itu yang menyebabkan kita punya Y itu ada negatif 5/4. Gantikan dapat soalan itu negatif. Maka itulah kita punya penyebab kenapa kita reject negatif 5/4. Bukan kerana Y itu negatif 5/4. Faham maksud cikgu ya? Okey, kelas. Adakah you faham dan clear apa yang cikgu tengah bincangkan kelas? Ada dalam 31 orang ni. Cikgu explain gila-gila ni supaya dapat idea ni. Mungkin sebelum ni you tak tahu. Tapi sekarang ni you dah tahu dah. Oh, macam tu rupanya. Y boleh jadi negatif juga jawapan dia. Jadi cikgu, kalau nak tahu jawapan mana yang boleh guna, kena semak dulu kalau ia positif atau negatif. Betul just split. Tepat sekali just split. The most important thing is check back with ataupun reflect back with your question. Baru you sedar. Alhamdulillah. Ini yang cikgu nak. Okey, kena reflect balik. Sebab salah satu daripada kajian menunjukkan kerana hot question ni, pelajar-pelajar ada problem dengan hot question. Salah satunya, dia katakan tak reflect balik kepada soalan. Tak reflect balik untuk dapat logik kepada soalan. Cikgu bagi contoh dengan you kat sini kelas. Tak apalah, tak perlu panjang lebar lagi, nanti terlalu panjang sangat. Okey, kembali Hafizdin. Alhamdulillah semua faham ilmu baru Afiq Aris. Jasprit okey, alhamdulillah. Baru sedar. Tampar diri you sikit. Oh, rupanya selama ni aku tak pernah tahu pun. Aku tahu. Janganlah tampar betul-betul lah So rasa macam alhamdulillah you dapat. Sekurang-kurangnya you korbankan waktu tidur you. Cikgu tahulah waktu PKP ni ada yang tidur sampai pukul 1-2 petang baru bangun. Sebab apa? Sebab pukul 3-4 pagi tengah scroll lagi IG, tengah scroll lagi TikTok, mungkin ada. Mungkin tengah buat live IG kawan-kawan kan, tengah support kan. Jadi ada pelajar-pelajar yang
kehidupan selama PKP ni pukul 1-2 petang baru bangun. Oh, okey, lama sangat. Pukul 10-11 pagi. Tapi hari ni you dah berjaya korbankan waktu tidur you. Ucapkan tahniah. Satu ilmu yang you akan dapat. Dan insya-Allah kerana ilmu ini juga, kerana cikgu terangkan tadi, mungkin boleh buatkan kehidupan you berubah. Maksud cikgu, kehidupan you untuk dalam subjek matematik. Mungkin SPM you, kalau katakanlah SPM you, contoh nantilah ya, nanti. Contohnya markah A dia turun jadi 75, A+. Contoh A+ tak mungkin lah, A kan, mungkin contoh A 75. Tapi kerana kan you faham pagi ni, ilmu yang you dapat pagi ni, walaupun 5 minit yang tadi cikgu explain, dan sejam setengah tak faham apa pun, 5 minit tadi you faham. Contoh, kerana 5 minit yang you faham tu, you tambah lagi 2 markah contoh dalam SPM you. Kan dah dapat A, kalau you dapat 60, contohnya 75 is A. So A minus katakanlah 74. Tapi kerana ilmu yang dikorbankan waktu tidur you tadi, ilmu ni boleh dapatkan you punya SPM A. Kan seronok macam tu? Tidur sikit. Rasa macam terasa sikit Din. Cikgu dah tahu dah Din. Pergilah tolong kedai bapa atuk kamu Din. Tengok alhamdulillah. Ya. Okey kelas, kita ada lebih kurang dalam 7 minit ni kelas. Okey, so okey. Cikgu cikgu tak apa, cikgu bagi soalan nombor 10 dulu, kita nak concludekan kelas. Okey, nombor 10 kelas, cari dua nombor ganjil yang berturut-turutan di mana hasil tambah kosong-kosong nombor ganjil tersebut adalah 130. Find the two consecutive odd numbers, the sum of whose numbers is 130. Okey kelas. Tengok soalan ni baik-baik kelas Okey, cikgu nak you salin soalan ni ataupun you screenshotkan soalan ni. Okey. Dan cikgu nak you punya jawapan. Okey, cikgu nak you punya jawapan. Dan jawapan ni cikgu akan bincangkan pada kelas kita pada minggu depan. Okey, boleh? Okey, cikgu holdkan soalan ini. Tengok baik soalan ni, salin cepat Ambil kertas dengan pen ataupun nak screenshot sekejap. Soalan ini cikgu akan holdkan dan kita akan bincangkan sebelum kelas kita sambung dengan kita punya bahagian sketch quadratic graph tu, right? So, tengok baik soalan ni. Cuba selesaikan sama-sama. Ya. Nanti kita akan bincang pada dia. So, buatlah solution tu buat cantik sikit Buat cantik sikit. Okey. Okey, boleh ya? Okey kelas. Alright. So, jom kita nak buat wrap up sikit kelas. Kita dah sampai ke penghujung kelas kita. Rasa sekejap saja kelas kita hari ni kan. Okey, so kelas, boleh onkan sekejap video you kalau boleh. Boleh bantu untuk cikgu onkan video you sekejap. Yang mana ada ni, boleh onkan sekejap. Kita nak buat sesi santai sikit, sembang-sembang sikit. Okey. Okey, tak apa. Yang lelaki on lah. Kalau Din tengah baring tadi, cikgu tak nampak Din baring tadi tu. Oh, nak screenshot tadi. Cikgu nak soalan tadi. Apa maksudnya? Nak screenshot soalan tadi ke? Okey, kejap cikgu sharekan balik ya. Boleh. Tunggu sekejap. Onkan video sekejap ya. Bolehlah cikgu nak tangkap gambar sikit lah ya. Kita sembang sekejap santai. Mana nak screenshot tadi ya? Sekejap ya. Yang perempuan-perempuan tu bolehlah pakai tudung, pakai kemas-kemas sikit ya. Lelaki pun sama juga. Okey. Boleh bewok. Bewok minggu depan you pakai nama you betul lah bewok. Dia sebut nama bewok tua ni, cikgu tak sampai hati nak sebut nama bewok tua ni. Okey, boleh. Alright dah ya. Okey, boleh onkan kamera you sekejap. Jom kita sembang santai kelas. Baik kelas, macam ni kelas. Sesi kita hari ni cikgu harapkan bermanfaat untuk semua sekali. Okey, Ofiga bila ada kelas lagi cikgu. Okey, untuk pengetahuan you, semua sini form 4 kan? Ada yang form 5 join cikgu tak? Boleh respon sikit tak? Ada yang form 5 join yang cikgu tak sekarang? Cikgu rasa semua form 4 kat sini Betul ke semua form 4? Ada pelajar form 5 tak yang join sesi kita ni? Sekejap. Ada pelajar form 5? Saya cikgu revise balik Amilin. Okey Amilin. Tapi boleh ikut kan Amilin kan? Boleh ikut kan? Still okay kan? Sebab dia tak banyak beza sangat pun dengan yang you belajar dalam kita punya KBSN pun. Untuk yang cikgu terangkan lah. Maksud cikgu ni, at least you dapat revise sesuatu kat situ. Okey kelas.
Mantap ada Hazir Barakah join dia. Siapa tu? Sebab ada ramai pelajar yang cikgu tak kenal pun dekat sini ya. Okey, so kelas macam ni kelas. Cikgu harapkan sesi kita pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada you. Dan sesi kita seterusnya untuk matematik minggu depan waktu yang sama pukul 9 sampai pukul 10.30. Okey. Okey. So untuk pelajar-pelajar petang ni kelas ni, petang ni cikgu ada sesi selepas ni cikgu ada sesi form 5 juga. Cikgu ada sesi form 5 juga. Sesi form 5 pukul 11.30 sampai pukul 1. Jadi kalau ada pelajar-pelajar yang join cikgu ni pelajar tingkatan 5, nanti you akan boleh masuk kita punya sesi pukul 11.30 pagi nanti. Apa yang cikgu nak bincangkan untuk pelajar form 5? Cikgu nak bincangkan soalan SPM 2019 yang sebenar. Yang sebenar ya. Kita akan bincangkan soalan SPM sebenar. Bukan SPM 2020 tau. Soalan tu belum ada lagi. Soalan 2019 ya, SPM 2019. Jadi pelajar form 5 you boleh join nanti ya. You boleh join cikgu punya sesi pada pukul 11.30 pagi nanti. Untuk pelajar-pelajar form 4, cikgu ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kerana sudi untuk meluangkan masa bersama-sama dengan kita pada pagi ini. You korban satu pengorbanan yang sangat besar lah kelas. Mata ini kalau dapat tidur, kadang nak bangun tu memang susah, betul? Ya. Tetapi hari ini you patut ucapkan terima kasih dan tahniah pada diri masing-masing kerana kamu berjaya untuk bangkit untuk meluangkan masa mencari ilmu, sekelumit ilmu. Walaupun cikgu yakin bahawa ilmu ini mungkin ilmu yang mungkin you dah tahu ke, you refresh balik ke kan? Tetapi sekurang-kurangnya you dapat sesuatu pada sesi pagi ini kelas. Okey. Jadi untuk sesi pada petang ini adalah sesi AdMath. Jadi pelajar-pelajar form 4, kalau petang ini, kalau you nak ambil AdMath, kalau you tak ambil AdMath pun tak apa. Kalau you tak ambil AdMath pun tak apa. Kalau you rasa cikgu, saya rasa nak join lah. Saya nak ajar kawan-kawan saya yang ambil AdMath nanti, apa yang saya dapat petang ni, boleh join kelas. Sesi AdMath pada petang ini pukul 2 sampai pukul 3.30. Ya, 2 sampai 3.30. Okey. Kemudian pukul 4.30 sampai pukul 6, kita sambung dengan AdMath KBSM Form 5 pula. Okey. Jadi untuk pelajar-pelajar, nanti petang you boleh dapat join kan juga. Bagaimana nak join, macam mana nak join? Cikgu yakin bahawa semua yang join ni dah dapat email dari mak ayah, dah forward ke you dan sebagainya. Terima kasih Jasprit, dia share dekat situ kelas, betul. Thank you very much Jasprit. https /mathness.com.my/zoom.link. Ya, you boleh masuk kat link tersebut untuk you dapatkan link akses kepada kita punya Zoom pada sesi pada pagi ini. So kelas untuk kelas kita untuk form 5 cikgu ada kelas yang special lah. Kelas special cikgu untuk kita revise balik SPM by topik chapter 1 sampai chapter 11. Tetapi untuk form 4 tak ada ya. Untuk form 4 cikgu tak buka. Walaupun ada yang WhatsApp, ada yang email yang minta untuk special kelas untuk form 4. Minta maaf cikgu tak buka untuk kelas form 4 special tu. Cikgu hanya ada kelas ini dan juga AdMath pada petang ini sahaja. Form 5 lain yang memang cikgu nak buat untuk revision untuk persediaan trial SPM sebenar. Jadi form 4 tak payah stres-stres lagi. Walaupun you tengah honeymoon 3 bulan kan PKP, you belajar sendiri santai-santai tetapi knowledgeable. Tetap full force sangat untuk you punya study. Okay? Belajar biar belajar tetapi jangan full force. 11.30 ni kelas apa cikgu? Okey, 11.30 ni kelas matematik juga tetapi untuk pelajar form 5 KBSM. Okay? Kalau ada pelajar yang nak nak join, boleh join di pelajar form 5. Okey. Bukalah sekejap kamera kamu. Boleh cikgu nak kakak gambar? Jom kita kakak gambar buat kenangan lah ya. Buat kenangan. Cikgu nak buat kenangan sikit. Boleh? Jom kelas bukakan kamera sekejap. Cikgu nak buat kenangan ni, sungguh ni cikgu nak buat kenangan ni. Topik apa? Form 5, untuk form 5 cikgu nak cover untuk SPM kan cikgu sebut tadi, SPM paper SPM sebenar 2019. Okey, ada kamera ke kelas ni? Ada kamera ke? Okey, Sega, thank you very much Sega. Cikgu nampak Sega dekat situ. Sega yang Sega bergaya pagi ni. Terima kasih Sega. Okey, yang lain mana ni? Hafiz Din. Allahu Akbar, Ustaz Din kita. Orang Sungai Besar mesti kenal ni. Kalau tak kenal dia, kena atuk dia. Kalau orang Sungai Besar, orang Sabuk Benam ni. Orang Sekincan, orang Kelas Selangor. Kalau pernah dengar restoran Sri Kasim lah, Allah tersebut lah. Inilah cucu dia ni. Ya.
Okay, alright. So ada dah buka kamera. Terima kasih yang bagi support cikgu pada pagi ni. Boleh bukakan kamera sekejap. Cikgu nak tangkap gambar sekejap. Mana Arif? Vera Christy. Hai Vera Christy. Daripada mana Vera Christy ni? Daripada mana ni? Boleh gunakan ruangan chatting. Chatting itu Vera. Vera daripada mana? Farah Iman ada, Fahmi, Umairah, Nizam Smart, Bewok Tua. Bewok Tua ni cikgu tak kenal sangat. Kenapa je? Sorry kamera tak apa. Nanti sana buka kamera ya. Okey, siapa yang tak bersedia lagi tu tak perlu buat kamera lah. Maksudnya yang perempuan ni ialah muka bangun tidur kan, tak mandi tu tiba-tiba alamak kelas dah nak start dah. Terus pakai apa yang ada terus on kan. Okey, jom kelas. Cikgu nak tangkap gambar sekejap ya. Okey, right. So alright, okay. So, boleh? Right. Mana tadi? Jom. Sebentar ya. Okay. Alright. Sebentar ya. Okay, mari. Senyum sikit. Okay. Right, so kelas, jom. Right, one. Tak nampak pula. Okay, 1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. Okay kelas, alright. So adakah sesi pagi ni okey? Kalau okey kelas, jadikan dia sebagai pemangkin semangat untuk you teruskan latihan. Jangan mengalah lawan untuk matematik sampai you faham. Okey kelas? Okay, cikgu ucapkan terima kasih pada pagi ni. Yang untuk AdMath, kita jumpa lagi pada petang nanti pukul 2 petang. Kalau yang tak ambil AdMath, kalau nak jumpa cikgu untuk next session pada minggu depan pukul 9 pagi juga. So pagi bangun awal, Din. Bangun 8.30 pagi, Din. 8.30 bangun pagi, gosok gigi, Din. Macam tak mandi tu. Ya. Okay, so gosok gigi, bersedia betul-betul. So kalau ada soalan, boleh text dengan cikgu kelas. Oh, cikgu boleh dekat website cikgu ada bahagian hubungi kami, you boleh text dekat cikgu situ. Alright, so kelas terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi cikgu ucapkan pada pagi ini, cikgu ucapkan selamat maju jaya. Jumpa lagi pada sesi yang berikutnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan ya, harapnya semua baik-baik belaka. Okay, bye-bye.